Three, two, one. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanani binti Parmin. Hari ini saya dan kawan saya akan membentangkan tajuk, iaitu sebelum dan semasa perkahwinan. Sebelum melangkah ke alam perkahwinan, ada beberapa langkah yang perlu kita lalui. Yang pertama ialah merisik. Merisik ini bertujuan untuk mengetahui bakal calon sama ada sudah berpunya ataupun tidak. Di samping untuk mengenali bakal calon dengan lebih dekat. Seterusnya untuk menyiasat hal kepribadian bakal calon serta rupa fizikal calon. Tujuan risikan ini juga adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian jiwa untuk meneruskan perkahwinan. Dalil merisik. Dalam hadis daripada Abu Hurairah, beliau menceritakan bahawa ada seseorang telah menyampaikan kepada Rasulullah bahawa dirinya telah berkahwin dengan seorang wanita Ansar, kemudian bertanya, "Adakah kamu telah melihatnya?" Jawab pemuda itu, "Belum." Dalam merisik, ada beberapa cara yang boleh kita lakukan. Yang pertama, seperti pilih wakil yang sesuai. Sekiranya tidak meneruskan risikan kepada bakal calon, maka harus memilih wakil yang sesuai untuk menyatakan hasrat hati kepada bakal calon. Wakil yang sesuai seperti ibu bapa, adik-beradik atau sahabat. Yang kedua, menjaga batas dan perlakuan. Semasa proses merisik, batas dan perlakuan juga perlu dijaga. Sekiranya ada beberapa soalan yang ingin ditanya kepada bakal calon, lebih baik bertanya kepada ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat yang terdekat. Seterusnya ialah jangan terlalu berharap. Merisik adalah proses di mana bakal calon itu menerima atau tidak risikan tersebut. Oleh itu, kita janganlah terlalu berharap kerana takut akan kecewa. Yang keempat adalah menghormati keputusan. Sekiranya bakal calon menolak keputusan risikan tersebut, maka kita seharusnya menerima dengan hati yang terbuka. Seterusnya, bertunang. Bertunang membawa maksud kesepakatan antara lelaki dan perempuan dalam menuju alam perkahwinan. Walau bagaimanapun, batas dan kelakuan juga perlu dijaga walaupun sudah bertunang. Sewaktu bertunang, ada beberapa adab yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tidak berdua-duaan. Sekiranya ada urusan dengan si wanita, maka bawalah mahram seperti ibu bapa ataupun adik-beradik. Pilihlah tempat yang terbuka supaya tidak menimbulkan sebarang fitnah. Yang kedua ialah mempercepatkan urusan dan hindarilah perkara yang tidak penting ketika berurusan. Semasa tempoh bertunang, sudah pasti banyak perkara yang perlu dibincangkan dengan si pasangan. Jadi, tumpukan perhatian hanya pada topik perbincangan dan jangan melirik kepada perkara-perkara yang lain. Dalil bertunang, unzur ilaiha fa innahu ukhra an yu'atikum bainakuma. Maksudnya, lihatlah perempuan itu dahulu kerana ia akan lebih mengekalkan kasih sayang antara kamu berdua. Ada juga hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang menyerahkan diriku kepadamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerhatikan perempuan itu ke atas dan ke bawah dan kemudian baginda menundukkan kepalanya. Saya Nur Sahira binti Badrun akan menerangkan berkenaan tajuk nikah. Nikah dari segi bahasa ialah bergandingan, manakala dari segi istilah ialah akad yang mengharuskan suami isteri untuk beristimta, iaitu berseronok dan bersetubuh mengikut syarak. Nikah yang pertama adalah nikah batil. Nikah batil bermaksud nikah yang tidak mencukupi rukun atau syarat, maka hukumnya adalah haram. Manakala nikah yang kedua adalah nikah sah. Nikah sah bermaksud nikah yang mencukupi rukun atau syarat, hukumnya adalah sah. Dalil nikah, firman Allah Ta'ala, ihsyurul ladhina zalamu wa azwajahum. Maksudnya, himpunkanlah orang-orang yang zalim dan gandingan-gandingan mereka, iaitu syaitan-syaitan.
Seterusnya, hak-hak dan tanggungjawab selepas akad nikah. Yang pertama, halal bagi suami isteri untuk beristimta' iaitu berseronok dan bersetubuh mengikut syarak. Yang kedua, isteri wajib mengikuti, mentaati dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Yang ketiga, mas kahwin. Dan yang keempat, nafkah. Yang kelima adalah pembahagian yang sama kepada isteri bagi yang berpoligami. Dan yang terakhir adalah keturunan. Seterusnya, saya pergi kepada tanggungjawab ibu bapa selepas mendapat anak. Yang pertama, akikah. Akikah bermaksud menyembelih binatang sembelihan sebagai tanda kesyukuran atas kelahiran bayi. Yang kedua, pendidikan agama. Ibu bapa hendaklah membudayakan solat berjemaah, pembacaan Al-Quran dan sesi halaqah bersama keluarga. Yang ketiga adalah bapa disunatkan untuk melakukan sujud syukur setelah bayi dilahirkan. Yang keempat, penamaan bayi. Bapa hendaklah menamakan nama yang memberi makna yang baik. Dan yang terakhir adalah bercukur. Bercukur kebiasaannya dilaksanakan ketika majlis tahnik dengan menggunting sedikit rambut bayi tersebut. Seterusnya, sunat akad nikah. Yang pertama, khutbah akad nikah sebelum akad diadakan. Yang kedua, mendoakan kebaikan kedua-dua belah pasangan. Yang ketiga, menghebahkan akad nikah dan melahirkan kegembiraan dengan memukul gendang. Yang keempat, membaca doa semasa melakukan persetubuhan. Dan yang terakhir adalah mengadakan walimatul urus iaitu kenduri kahwin. Poin yang terakhir adalah hikmah perkahwinan. Hikmah kepada hubungan dengan masyarakat. Melalui perkahwinan, terjaga kemaslahatan di antara masyarakat dan terbina dengan cara yang terbaik. Hikmah dalam kurniaan rezeki, Allah akan menambah rezeki kepada mereka yang berumah tangga berbanding mereka yang hidup dalam berseorangan kerana setiap ahli keluarga dikurniakan rezeki masing-masing.